Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita bertemu untuk kuliah maghrib, sambungan selepas daripada PKP yang panjang. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, nampaknya wabak Covid ni semakin berkurang dan masjid dapat dibuka, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat wabak ini keseluruhannya daripada negara kita khasnya dan seluruh dunia amnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ni seperti biasa tuan-tuan yang dirahmati Allah, sambungan kepada pengajian kita yang sebelum-sebelum daripada ini, menggunakan kitab matan Safinatun Najah, matan ringkasan ilmu fiqh, dan kita berhenti pada bulan 9 tahun 2020. Setahun aku. Setahun lebih dah. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni sambungan kepada perkara-perkara yang membatalkan wuduk yang ketiga. Yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Al-thani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Perkara yang membatalkan wuduk yang ketiga ialah hilang akal dengan sebab tidur ataupun selain daripada tidur, melainkan tidur orang yang duduk dalam keadaan menetapkan maq'adahu, tempat duduknya tadi, minal ardi, di bumi ataupun di mana-mana sajalah. Kalau dia duduk di bumi, bumilah. Kalau dia ada duduk atas kursi lah. Perkara yang kedua yang membatalkan wuduk ialah hilang akal. Hilang akal ni dengan sebab apa? Dengan sebab tidur ataupun selain daripada tidur. Banyak sebab hilang akal. Selain daripada tidur, hilang akal dengan sebab gila. Hilang akal dengan sebab pitam pensan. Tuan-tuan pensan, sejam ke 2 jam, ataupun lebih teruk daripada itu, koma. Koma ni lama sikit. Pensan, koma, batal wuduk. Ataupun gila. Ataupun dirasuk. Dirasuk itu termasuk di dalam kategori gila, masruk. Seorang yang histeria. Orang perempuan, dia dirasuk jin. Jin masuk dalam badan dia, dalam bahasa Arab dipanggil masruk. Orang yang dirasuk jin. Jadi dia tak sedar diri, bermakna dia hilang akal. Kemudian selepas daripada dia sedar tadi, wuduk yang diambil sebelum daripada dia dirasuk tadi, maka dia telah batal wuduknya. Kenapa? Kerana telah hilang akal. Jadi misalnya, seorang perempuan atau lelaki, tak kisah lelaki ke perempuan, pergi ke pusat rawatan Islam. Jadi dia apa katalah, Ustaz, tolong cek saya. Saya ni ada gangguan tu tak? Dia pun pergilah. Ustaz pun bacalah. Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi apa semua. Tengah-tengah Ustaz tu tak baca ayat kursi atau sebagainya, mengamuk dia. Itu biasalah kalau di pusat rawatan Islam. Jin tu datang. Oh, bercakap apa semua. Tu dia panggil masruk dalam bahasa Arab. Sebelum dia datang ke pusat rawatan tadi, dia ada wuduk. Kemudian lepas dirawat apa semua, ustaz tadi pun tepuk-tepuk ke apa, baca-baca, keluarlah jin tadi, dia pun sedar. Sedar. Lepas sedar, dia pun bangkit bangun semayang. Allahu Akbar. Dia semayang. Pasal apa? Pasal dia kata wuduk ada tadi. Ni wuduk dah batal tuan-tuan semua. Sebab apa? Sebab dia telah hilang akal. Hilang akal tadi. Zawalul akli, hilang akal. Dengan sebab dirasuk. Ataupun orang ni kena gila babi.
sawan babi. Setengah tempat panggil gila babi, setengah tempat panggil sawan babi. Itu nama dia, bukan nak bercakap merapu dah tuan-tuan semua. Memang dipanggil sawan babi. Yang berbuih mulut tu kan, orang panggil sawan babi. Jadi kejang dia. Keluar berbuih mulut, kejang. Orang pun letaklah besi ke apa dalam mulut supaya tak terkancing gigi tu tadi. Kemudian dia pun sedar. Sedar daripada sawan babi tadi, wuduk yang diambil sebelum daripada sawan babi tadi, wuduknya tadi batal. Sebab apa? Sebab dia dah hilang akal. Kemudian tidur. Tidur ni biasanya muslimat. Orang lelaki pun boleh berlaku juga. Tapi kebiasaannya muslimat. Dia semayang di rumah. Habis dia semayang maghrib. Dia sayang air semayang dia ni. Dia payah nak ambil apa semua. Dia duduklah atas tikar sejadah dia ni. Kemudian sambil-sambil duduk tu dia pun baring. Mula-mula baring. Kemudian lama-lama terlelap terus. Bila terlelap, azan isyak, Allahu Akbar, dia pun bangun. Dia sudah. Dia pun bangun tuan-tuan semua, dia pun betul-betulkan telekung dia pun semayang. Allahu Akbar. Sedangkan dia tidur tadi itu dalam keadaan mengiring. Tidur dalam keadaan mengiring. Ataupun tidur dalam keadaan terlentang sekalipun, batal wudu. Kerana dia dikira tak tetap papa punggung. Tidur terlentang gitu. Yang tak batalnya, kalau tetap papa punggung, macam saya ni, tidur bersandar gini ni, macam tu, itu semua tak batal. Tapi kalau tidur terlentang ke, mengiring ke, batal. Jadi dia pun bangun terus sembahyang. Sama juga dengan situasi, kita hari Jumaat, kita dengar khutbah. Khatib punya mendayu-dayu baca khutbah, kita pun lelap lah. Suatu khutbah ni sepatutnya dibaca dengan penuh semangat. Nabi SAW baca khutbah, berkhutbah, mata kemerah-merahan. Merah ni mana semangat lah. Jadi maknanya supaya pendengar ni semangat juga. Pendengar tak tidur. Kalau mendayu-dayu, lama-lama hanyut. Mula-mula dia duduk tegak lagi. Dia turun. Lama-lama turun sampai dahinya tu dah cecah ke kaki dia dah. Pada waktu itu kadang-kadang tak semestinya berlaku. Kadang-kadang punggung dia tadi dah terangkat naik. Pasal dia dah turun rapat ke bawah, punggung terangkat naik. Bila pun qamat, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Dia pun bangun sembahyang. Allahu Akbar. Wuduk dia dah batal. Jumaatnya tak sah. Tu kena ingat. Juga boleh berlaku ketika kita pergi buat umrah. Banyak saya lihat ketika buat umrah. Terutama sekali umrah di bulan Ramadan. Jemaah kita masuk sembahyang zuhur dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dia nak tunggu asar tu, dia tidur dalam masjid. Bergelimpangan, sana tidur. Bulan Ramadan khususnya. Pasal nak makan tak boleh, apa buat? Tidur lah. Kalau boleh makan, tuan-tuan semua merayap, pergi cari nasi Arab, apa semua tu. Kan? Naik di saji ke apa. Dah tak boleh makan, apa buat? Tidur dalam masjid. Tidur. Posisi sana, posisi sini. Habis posisi tidur. Azan asar, Allahu Akbar, bangun terus sembahyang. Banyak berlaku macam tu. Nak ambil air sembahyang jauh. Nak keluar apa semua. Dia ingat wuduk dia tak batal. Terus sembahyang. Allahu Akbar. Sembahyang sunat qabliyah, lepas tu sembahyang asar. Sekarang ni wuduk dia dah batal. Dia sembahyang tuan-tuan semua. Tak sah satu dah, haram. Sebab apa? Sebab tidak ada wuduk, kita sembahyang, hukumnya haram. Ini beberapa contoh situasi yang mana wuduk kita batal. Soalan sekarang, macam mana kita nak tahu kita tidur atau tak tidur? Kalau tidur, batal wuduk.
Kalau mengantuk tak batal wudu. Ulama kata antara tanda nak tahu kita tidur atau tak tidur, tandanya ialah pertamanya kita bermimpi. Kalau mimpi itu tanda tidur. Tuan-tuan duduk. Kemudian dalam duduk gitu, tuan-tuan dah pergi ke Jepun dah. Pergi merayap sampai ke Jepun. Kemudian merayap pula sampai ke Mekah. Duduk mimpi dalam tu. Kan? Punya rindu nak pergi ke Mekah. Lama tak pergi ni kan, PKP ni, Covid apa sebagainya. Merayap pergi ke Madinah pula. Lepas tu lala sekali, pergi ke Manchester. Tengok bola. Habis dia punya merayap tuan-tuan semua. Tak apalah Manchester kalah pun. Saya penyokong Manchester. Jadi tuan-tuan semua, dia mau yang merayap pusing tuan-tuan semua. Habis dia pun tersedar. Aku ni tidur ke tak tidur? Tidur ke tak tidur? Tidurlah tuan-tuan semua. Sebab apa? Sebab mimpi itu tanda tidur. Ambil wuduk lah. Banyaknya tuan-tuan semua bila kita tidur sambil duduk pun, tengah-tengah khutbah tu, kita dah bermimpi. Itu banyak. Kemudian, punggung tadi tak tetap ke lantai, maka batal wudu. Kalau punggung tetap ke lantai, tak batal wudu. Mengantuk pula, tak batal wudu. Walaupun tak tetap papan ke lantai mengiring ke apa, tapi mengantuk tak batal wudu. Tanda mengantuk ialah kita dengar suara orang yang bercakap sebelah kita, walaupun kita tak faham. Kita dengar nyonyi, tapi tak jelas dah, tak faham. Itu nama dia mengantuk. Iaitu tak batal wudu. Walaupun tidur terlentang, walaupun tidur meniarap, walaupun tidur mengiring, tak batal. Sebab dia mengantuk. Beza antara mengantuk dan juga tidur. Tidur ni tanda dia, antara tanda dia ialah kita mimpi. Kadang-kadang tengah semayang pun ada. Tengah semayang bulan-bulan Ramadan kan, duduk berdiri je. Lepas tu terpejam. Lepas tu dia boleh mengayap tu sambil berdiri tu, dia boleh mengayap mimpi tuan-tuan semua. Pernah tak tuan-tuan semua? Pernah? Tak angguk tu tak pernah lah. Tak salah ngantuk sangat tu. Kalau terawih, tuan-tuan mengantuk macam tu, tak sunat semayang. Nabi suruh tidur. Nabi suruh tidur. Bangun qiyamul lail malam pun kalau mengantuk, tidur. Sebab Nabi kata, kalau kita semayang juga, kita tak tahu dah apa kita baca. Kadang-kadang baca tersilap. Dan kadang-kadang kita minta benda yang bukan sepatutnya kita minta. Boleh jadi baca tersilap. Sayyidina Ali pada permulaan Islam, arak ni tuan-tuan semua tak haram, cuma tak boleh minum ketika nak semayang. Jadi diminumnya, kemudian masuk semayang, baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tertinggal kalimah la tadi. Pasal tak habis hilang lagi dia punya mabuk, ada di sikit-sikit lagi sakit baki. Lalu baca a'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kamu sembah. Kan? Dah lari dah makna. Boleh berlaku. Tengah-tengah nak mengantuk baca apa tak tahu. Kan? Bunyi macam Fatihah, tak Fatihah. Dah jadi macam-macam dah bunyi. Jadi kalau mengantuk, tidur. Tak disuruh, tidur dulu. Kemudian bangunlah sembahyang tengah malam. Itu kaedah dia. Habis selesai tuan-tuan semua. Perkara yang membatalkan wuduk yang kedua. Di syarat dia ialah tidur, apa benda, hilang akal dengan sebab tidur atau selain daripada tidur. Melainkan tidur orang yang duduk tetap papan punggungnya daripada bumi, itu tidak membatalkan wuduk. Macam ni lah. Macam ni tak batal wuduk. Punggung rapat ke lantai. Sedar pun duduk macam ni. Kalau masa tidur macam ni, sedar duduk gini, itu batal. Pasal dah lari posisi punggung. Kemudian yang ketiga, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala,
Yang membatalkan wuduk yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Bersentuh dua kulit lelaki dan perempuan yang dewasa keduanya. Dewasa ni nanti, apa maksud dewasa nanti sejak ni saya beritahu. Yang dewasa keduanya yang ajnabi, yakni bukan mahram keduanya, min ghairi ha'ilin, dengan tidak berlapik. Itu perkara yang membatalkan wuduk yang ketiga, iltiqa'u basyaratai, bersentuh dua kulit. Selain daripada kulit tak batal. Kalau sentuh rambut tak batal. Tuan-tuan nak datang sembahyang maghrib, orang rumah suruh ikat rambut. Babang tolong ikat kejap bang. Dia nak bermanja, padahal dia reti pun ikat. Kita pun ambil lah rambut dia, susu-susu elok, ikat. Datang ke masjid nak sembahyang, syaitan kata, batal wuduk kau ni. Sudah. Batal ke tak batal? Pegang rambut ni, bukan pegang kulit. Macam mana tuan-tuan semua? Itu pentingnya ilmu tu. Kita pun batal lah kot, pergi ambil wudu. Bukan masalah, alah ustaz senang ambil wudu je. Bukan masalah senang tak senang. Masalah kita ikut syaitan tu. Allah Ta'ala suruh kita ikut ilmu. Memang betul, boleh je kita nak ambil wudu pun. Air banyak kat Malaysia ni ustaz. Bukan macam Mekah. Memang betul lah air banyak. Cuma isu sekarang ni, kita dah tak ikut ilmu, kita ikut syaitan. Sedangkan Allah Ta'ala tak bagi kita ikut syaitan. So, ikut ilmu, ikut syarak. Jadi tak batal pun. Yang kedua, tak batal bersentuh dengan gigi. Aku mana tak tahu nak sentuh dengan gigi tu. Cuma kalau bersentuh dengan gigi dalam mulut, kulit tapi bersentuh dengan gigi. Satu kulit, satu gigi, tak batal. Dia dua-dua kulit baru batal. Yang ketiga, kuku. Bersentuh dengan kuku, tak batal. Satu kulit, satu kuku, tak batal. Dua-dua kuku, tak batal. Dua-dua gigi, tak batal. Payah tu, dua-dua gigi lagu mana nak bersentuh tu. Kan? Kitab fiqh dia sebut semua. Dua-dua rambut, tak batal. Yang batalnya, bersentuh dua kulit. Okey? Di ujungnya dia sebut, min ghairi ha'il, tanpa berlapik. Kalau berlapik, tak batal. Walaupun lapik tu nipis. Contoh macam kain lansir ni. Lansir yang, apa orang panggil ni, transparent macam ni. Letak ke atas kulit. Sentuh. Dah dikira sebagai berlapik, walaupun nipis macam tu. Plastik putih. Plastik putih tu. Letak atas kulit. Walaupun nampak kulit, kerana ada lapik, tidak batal wuduk. Jadi di ujung tu dia sebut bersentuh, yang batalnya ialah tak berlapik. Kalau berlapik tak batal. Kemudian yang batal tu persentuhan antara lelaki dengan perempuan. Kalau sama-sama perempuan tak batal, walaupun dia dah tukar jantina sekalipun. Kalau sama-sama lelaki tak batal, walaupun dia dah tukar jantina sekalipun. Karena jantina kita ni tak boleh ditukar. Tidak boleh ditukar. Walaupun kita modify macam mana. Ubah sana, ubah sini. Pusing kot sana, pusing kot sini. Tak boleh tukar. Dia tetap hukum lelaki. Melainkan dia khunsa. Khunsa ni lain. Khunsa ni makna dia lahir-lahir. Ada dua alat. Laki pun ada, perempuan pun ada. Lagu mana ni? Manusia ni dia tak boleh. Dia sama ada lelaki atau perempuan. Maka pada waktu itu dia kena ada kaedah untuk menentukan dia ini lelaki atau perempuan. Kalau tiba-tiba dia keluar darah haid. Darah haid perempuan lah. Walaupun dia ada alat kemaluan lelaki. Perempuan lah dia. Itu nama dia khunsa. Tapi hak memang ada alat kemaluan lelaki, dia modify jadi perempuan. Laki lah dia. Sampai mati pun laki. Kita sentuh kat dia pun tak perlu ambil wuduk. Dan orang perempuan haram bersentuhan dengan perempuan jadian macam ni.
Nak sebut pun payah. Haram bersentuhan dengan perempuan jadian macam ni. Dan perempuan haram berkhalwat dalam bilik berdua-duaan dengan perempuan jadian macam ni. Biasanya banyak berlaku tukar make up ni yang jenis macam tu. Yang make up. Jadi dia duduk berdua-duaan, lepas tu duduk sentuh kulit apa semua. Tak boleh tuan-tuan semua. Alah, dia dah tak laki dah. Oi, mana tahu kita. Hukum kata tak boleh. Kena ambil perhatian, khususnya orang perempuan. Banyak tukar makeup, mak andam, biasanya daripada golongan ini. Jadi dia pun makeup lah, perempuan makeup, ada sentuh sana, sentuh sini. Tak boleh. Lepas tu berdua-duaan dalam bilik. Kan, masa makeup tu berdua je. Tak boleh. Hukumnya haram. Sebab apa? Sebab dia tetap hukum lelaki. Jadi yang batal tadi persentuhan antara lelaki dan perempuan. Kemudian lelaki dan perempuan tadi kabiraini, besar. Ini dewasa. Dewasa di sini bermaksud dia bukan baligh. Ini dia punya takrif dia ni. Kalau lelaki, maksud dewasa di sini, kalau lelaki seorang perempuan yang baik, yang solehah, yang perangainya elok, dia tengok kepada budak lelaki ni, dia dah naik syahwat. Itu dikira dewasa, walaupun belum balik. Biasanya seorang perempuan yang salihah melihat kepada lelaki, budak lelaki umur berapa, biasanya dia ada syahwat. Dia ada rasa. Tahulah Ustaz, tak ada rasa. Itu bab lain, tak ada rasa tu. Kebiasaannya. Hak perempuan tak ada rasa itu bab lain. Tapi kebiasaan wanita melihat umur berapa biasanya. Kita boleh katalah kalau situasi kita di Malaysia ni umur 12. Budak darjah 6. Maka mana-mana perempuan sentuh budak yang kebiasaan ghalib tubuh badan dia tak normal biasa je, sederhana, tak ada terlalu kecil dan sebagainya, umur 12, bersentuhan, batal lah wuduknya. Itu dia punya kaedah dia, besar di situ. Bukan kata balik, tak balik. Perempuan pula, seorang lelaki yang soleh. Soleh, tak boleh kira lelaki yang jahat tu. Pak jahat dia tak kira, umur berapa pun dia ada rasa je. Ni seorang lelaki yang soleh. Melihat kepada seorang budak perempuan, umur berapakah dia akan ada syahwat? Budak perempuan umur berapa biasanya? Kalau budak Malaysia ni, orang Melayu kita ni, kita boleh kata dalam usia 10 tahun lah, darjah 4. Lebih kurang macam tu lah. 10 atau 9 tahun. Tengok keadaan situasi badan atau sebagainya. Jadi kita orang lelaki, sentuh budak umur 10 tahun, darjah 4, batal lah wuduk kita. Walaupun kita kata budak lagi. Itu maksud dewasa di sini. Bukan dewasa tu mesti dia balik, tak. Dewasa dalam bab batal wuduk ni macam tu. Jadi kaedahnya, kalau kita boleh ambil mudahnya dalam masyarakat Melayu kita sekarang ni, lebih kurang budak-budak umur, kalau perempuan lah, budak umur 9 atau 10 tahun bergantung kepada situasi badan. Macam tu lah, tubuh badan macam tu. Sentuh dia batal. Dia salam dengan kita, batal lah wuduk. Baik. Yang syarat yang seterusnya pula, perempuan dan lelaki tadi, ajnabiyaini, yakni bukan mahram keduanya. Kalau mahram, tidak batal wuduk. Baik. Malam ni kita akan tengok siapakah mahram kita. Yang mana kalau kita bersentuh dengan dia, tak batal wuduk kita. Kalau kita orang lelaki. Kalau orang perempuan, siapakah yang kita bersentuh dengan dia, tidak batal wuduknya. Dengan makna juga, kita tidak haram bersalaman dengan dia. Kalau batal wuduk, maknanya haram bersalaman. Tak batal wuduk, tak haram bersalaman. Dan juga boleh berdua-duaan dalam bilik, tak ada masalah. Dalam rumah, tak apa. Tak ada orang yang ketiga. Tapi kalau batal wuduk, tak boleh berdua-duaan. Berkhalwat tu tak boleh, hukumnya haram. Baik,
kita lihat kalau kita seorang lelaki. Seorang lelaki ada beberapa golongan haram pada kita. Haram kita nikah. Dipanggil mahram. Mahram, bukan muhrim. Cuba bezakan mahram, muhrim. Orang Melayu kita ramai sebut muhrim, muhrim. Bukan muhrim, mahram. Muhrim tu hak pakai ihram tu. Buat ihram kat Mekah tu, dalam ihram dipanggil muhrim. Yang haram kahwin dengan kita tu dipanggil mahram. Baik, dia ada 3 sebab. Sebab pertama, kaum kerabat, maknanya nasab keturunan. Yang kedua, sebab penyusuan, maknanya anak susuan, mak susuan dan sebagainya. 2. Yang ketiga, sebab perkahwinan, persemendaan, itu bahasa lama dia panggil. Pak mentua, mak mentua dan sebagainya. Baik, kita tengok secara detail. Dengan sebab nasab keturunan kaum kerabat ada 7 kalau kita orang lelaki. Yang pertama, mak dan ke atas, nenek, moyang, hak perempuan ke atas kita. Yang kedua, anak perempuan ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan. Lepas cicit orang panggil apa? Cucu ke bawah. Wallahu a'lam. Saya bahasa Melayu lemah sikit. Yang ketiga, adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik perempuan seibu sebapa. Mak dia dengan ayah dia sama dengan mak dan ayah kita. Itu dia panggil adik-beradik seibu sebapa. Yang keempat, adik-beradik sebapa. Orang Melayu panggil adik-beradik tiri. Bukan adik-beradik tiri, adik-beradik sebapa. Tiri lain. Tiri ni begini. Ayah kita nikah dengan satu perempuan yang lain. Perempuan yang lain tu dah ada anak dah. Kita dengan anak dia, anak perempuan tu, anak mak tiri kita tu, itu dia panggil adik-beradik tiri. Ini boleh kahwin. Tak ada apa-apa hubungan tu. Jadi mak lain-lain, ayah sama, itu dipanggil adik-beradik sebapa. Macam saya adik-beradik sebapa ramai. Sebab ayah saya kahwin 8 kali berkahwin. Tapi saya seorang je lah. Setakat hari ni. Macam tu. 8 kali ayah saya pernah nikah. Allah Ta'ala bagi kelebihan kat dia di situ. Baik. Itu adik-beradik sebapa. Kemudian berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, adik-beradik seibu, mak sama, ayah lain. Pun mahram juga, haram nikah. Yang keenam, mak saudara sebelah ayah. Anak adik-beradik ayah kita. Adik-beradik perempuan ayah kita. Makcik kita lah. Yang ketujuh, adik-beradik perempuan mak kita. Makcik kita yang sebelah mak kita. Ini dipanggil 7 golongan yang haram dengan sebab nasab. Selain daripada itu, tidak haram. Dan batal wudu. Sepupu batal wudu. Mak sepupu, maksudnya dia dengan ayah kita sepupu. Perempuan ni dengan ayah kita sepupu. Kita panggil makcik. Orang Melayu panggil makcik. Tapi mak sepupu pangkat Orang sini panggil mak saudara. Kami di Kelantan panggil mak sepupu. Tak nak tukar nama supaya tak bagi keliru. Mak sepupu tak boleh. Batal wudu. Boleh menikah. Takdir kata sepupu mak kita tu, pakcik kita tu meninggal. Boleh menikah. Mak sepupu boleh menikah. Mak sepupu ke apa benda selain daripada 7 ni semualah. Sepupu lagi lah. Sepupu boleh menikah. Sayyidina Ali dengan Fatimah itu kan pak sepupu dengan anak sepupu. Ali dengan Rasulullah sepupu. Jadi Fatimah anak kepada Rasulullah. Jadi hubungan dia bapa sepupu dengan anak sepupu. Yang kita panggil sekarang ni pak saudara, sepupu ayah kita.
Tu kalau boleh jangan panggil pak saudara lah, panggil pak sepupu. Tukar, takut jadi keliru. Pak saudara lain, adik-beradik ayah kita pak saudara. Adik-beradik mak kita. Baik. Kemudian 7 golongan haram dengan sebab penyusuan. Penyusuan tu maksudnya susu yang sah. Pertama dengan 5 kali susu. Seorang perempuan menyusukan baby 5 kali. Yang kedua usia dia bawah 2 tahun. Kalau usia dia lebih 2 tahun tak jadi. Syarat dia mesti usianya bawah daripada 2 tahun. Maka siapakah 7 golongan tadi? 7 golongan tadi sama macam 7 tadi juga. Cuma tambah susu aja. Yang pertama ibu susuan, ibu yang menyusukan kita. Yang kedua anak susuan. Anak perempuan susuan, tambah susuan. Macam mana anak perempuan susuan? Isteri kita menyusukan seorang budak. Budak tadi jadi anak perempuan susuan kita. Isteri kita susukan satu budak perempuan, maka budak perempuan tadi menjadi anak perempuan susuan kita. Maka tak boleh menikah dan tak batal wudu. Kemudian yang ketiga, mak saudara seibu sebapak susuan. Keempat, mak saudara sebapak susuan. Kelima, mana saudara sebapak seibu sebapak susuan, saudara sebapak susuan, saudara seibu susuan. Saudara ni mana saudara perempuan lah, kita lelaki. Sekarang ni cerita kita orang lelaki lagi. Kemudian mak saudara sebelah ayah susuan. Maksudnya kalau kita menyusu, kata kita menyusu dengan seorang perempuan. Perempuan tu suami dia, adik-beradik suami dia tu. Adik-beradik suami dia tu maksudnya mak saudara sebelah ayah susuan. Kemudian adik-beradik mak susuan kita yang perempuan, itu mak saudara sebelah mak susuan. Tu. Boleh? Kau pening berbelit-belit Tuan-tuan sama itu je tadi, cuma tambah susuan je. Tu je, tak ada beza apa. Tambah susuan kat belakang. Mak susuan, mak menyusu kita. Anak susuan. Kalau kita lelaki, anak susuan maknanya anak yang isteri kita susukan. Kemudian adik-beradik seibu sebapak susuan. Maksudnya yang sama menyusu dengan kita tu. Kemudian dia adik-beradik sebapak, seibu sebapak. Kemudian adik-beradik sebapak, katalah macam mana nak kata tu? Bapa susuan kita ni, dia ada anak. Tapi anak dia dengan isteri yang lain. Bukan isteri yang menyusukan kita, dengan isteri yang lain. Itu adik-beradik susuan sebapak dengan kita. Boleh? Kemudian, pening lah tu. Tu baru sikit tu. Tak belajar faraid lagi. Kemudian, adik-beradik susuan seibu. Ibu susuan kita, dia pernah menikah. Kan? Dia pernah menikah. Okey, dia menikah dengan satu lelaki, dia ada anak. Anak dengan perempuan tadi, anak dia dengan bapa yang lain tu dikira adik-beradik susuan seibu. Sebab apa? Sebab bapa susu kita ni bapa baru ni. Bukan bapa lama. Sebab bapa lama tu dia tak ada susu ni, tuan-tuan semua, dia jadi susu sebab ada lelaki. Tak ada lelaki, tak ada susu. Dah faham tu? Seorang perempuan dia tak boleh keluarkan susu tanpa ada suami. Melainkan dia guna ubat tu, ubat lain, tapi asalnya dia tak boleh keluarkan. Sebab tu bapa tu dia tuan punya susu. Sebab tu walaupun bapa tak menyusu pun dia kira bapa susuan juga. Tuan-tuan jangan bapa pun tak menyusu, apa hal pula jadi bapa susuan? Memanglah, tapi susu tu datangnya daripada bapa. Betul tak tuan-tuan semua? Ada orang perempuan dia tak pernah menikah, keluar susu? Tak ada. Melainkan dia injek hormon apa semua itu, bak lain lah. Sekarang perubatan canggih.
Macam canggihan sekarang ni. Tu. Habis selesai. Itu 7. Kemudian 4 golongan pula yang haram dengan sebab pernikahan. Dengan sebab pernikahan. Yang pertama, isteri bapa. Isteri bapa. Isteri bapa kita. Siapa isteri bapa kita? Mak kita satu. Lagi? Mak tiri kita. Berapa mak tiri kita boleh ada? Saya ada 7. Kalau bapa tuan-tuan kahwin ramai, ramailah. Kalau dia kahwin 20, 20 lah. Walaupun dah bercerai pun semua, itu semua mak tiri kita semua. Tak ada syarat bersetubuh. Yang penting sah nikah je. Okey. Azan dulu sekejap, tak habis. Ni 4 ni kena sambung lepas azan. Cadang saya ni azan nak berhenti tu. Tapi tak habis lagi, ada 3 golongan. Lepas azan sambung sikit. Okey, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan semua. Golongan yang kedua, yang haram dengan sebab pernikahan, iaitu isteri kepada anak kita. Apa kita panggil isteri pada anak? Menantu. Menantu perempuan kita. Cucu, menantu cucu. Kau macam mana? Menantu, cucu menantu. Cicit menantu. Sama. Yang tadi isteri bapa, isteri datuk, isteri moyang, itu sama. Bukan kata bapa saja kat atas. Tapi bapa lah dekat dengan kita. Isteri datuk kita, katalah datuk kita ada isteri, dia pernah menikah 10. 10 tu semua. Tak boleh kita menikah dan tak batal wudu. Mak tiri, tok tiri kita berlaku. Dikira sebagai datuk tiri kita. Yang ke bawahnya ialah menantu, cucu menantu, cicit menantu, ke bawah semua dikira mahram. Yang ni sama, tidak disyaratkan berlaku persetubuhan, syaratnya sah akad nikah. Walaupun belum berlaku persetubuh. Katalah anak laki kita menikah dengan satu perempuan. Dia menikah. Kemudian tak ada bermalam lagi, tak ada berlaku hubungan kelamin, meninggal dia. Meninggal, anak laki kita meninggal. Perempuan tadi dah jadi menantu kita. Tak boleh, tak apalah, saya ambil alih tempat anak saya. Mana boleh? Tak boleh, dah jadi menantu dah. Walaupun belum berlaku persetubuhan. Tak syarat berlaku persetubuhan. Yang ketiga, ibu kepada isteri kita. Ummu zaujah. Ibu kepada isteri kita. Kita panggil apa? Mak mertua. Mak mertua. Dan ke atas, tok mertua. Moyang mertua, moyang perempuan lah, kan? Ke atas. Maknanya mak kepada isteri kita, tok kepada nenek kepada isteri kita, moyang ke atas kepada isteri kita, semua tu mahram kita. Nenek, mak mertua kita, itu mahram selama-lamanya. Walaupun dah bercerai dengan perempuan tadi. Dengan si isteri itu dah bercerai, tapi dia tetap jadi mahram. Jadi jangan kata, tak boleh ni. Ni saya dah bercerai dengan anak dia. Kan? Tak, tetap jadi mahram. Sampai bila-bila. Mana tak boleh bertukar status. Mak mertua sampai bila-bila mak mertua. Tak boleh bertukar. Dulu mak mertua, lepas tu mengorak pula mak mertua. Jadi bini pula. Mana boleh? Tak boleh tu. Dan yang keempat ialah, yang terakhirlah, keempat, iaitu anak kepada isteri. Anak kepada isteri. Orang Melayu panggil apa? Anak tiri. Seorang perempuan, dia dah ada anak perempuan. Kemudian, laki ni menikah dengan perempuan ni. Dia ada anak perempuan. Anak perempuan ni dipanggil anak tiri dia. Anak tiri laki ni. Tetapi yang ni satu, syaratnya kena berlaku hubungan kelamin dengan mak dia, baru jadi mahram. Kalau tak berlaku hubungan kelamin, tak jadi mahram. Ini kena ambil perhatian. Khususnya mak ayah kita hak menikah tua-tua dah. Boleh? Minta maaf lah. Dia dah tua dah menikah.
Jadi kata umur 90 dah menikah, dua ni. Kemudian perempuan yang dia menikah, baru nikah tua ni, dia ada anak perempuan. Anak perempuan ni dengan bapa tiri dia yang baru ni, dia tidak jadi mahram, melainkan kalau mak ni berlaku hubungan kelamin. Boleh? Kita lah ambil kita, kata contoh kita. Mudah kita. Kalau buat orang lain payah nak faham. Kita ni katalah dah tua, nikah dengan satu perempuan, tapi dah tak ada kudrat, tak ada dah. Tak berlakulah hubungan kelamin. Jadi perempuan tu tadi ada anak perempuan. Anak perempuan ni dengan kita ni yang tak berlaku hubungan kelamin dengan mak dia tu, itu bukan mahram, batal wudu. Sebab yang ni satu syarat mesti ada perhubungan kelamin. Ada hubungan kelamin. Kalau tak ada hubungan kelamin, bukan mahram. Ada hubungan kelamin, baru jadi mahram. Ingat, anak tiri perempuan dengan kita, akan jadi mahram sekiranya ada hubungan kelamin dengan mak dia. Kalau tak ada, tak jadi mahram. Itu satu je. Hak lain tiga lagi tidak syarat. Syarat sah nikah je. Saksi, kan sini orang tanya saksi kan, Malaysia ni. Sah. Saksi kata sah. Okey, dah jadi mahram dah. Hak tiga tadi. Walaupun sebenarnya bukan kita tanya saksi. Tak perlu tanya pun saksi. Saksi itu menyaksikan, nama saksi. Bukan yang menentukan sah atau tak sah. Tapi sekarang ni saksi tentu sah. Tuan-tuan pergi ke mahkamah, saksi ke tentu bersalah tak bersalah? Saksi tak tentu bersalah tak bersalah. Saksi menyaksikan akad nikah tu. Nanti kalau ada pertelingkahan, betul ke ni suami isteri? Bawa saksi ni. Betul, saya menyaksikan akad nikah tu. Itu maksud saksi. Bukan saksi nak endorse, sah. Kadang-kadang kuasa besar pula saksi tu. Tak sah. Imam kata dah sah ni. Saya kata tak sah, kata dia. Dia pula kuasa besar pada tu imam. Itu jadi masalah. Tu imam kata saya dah dengar sah, dah cukup dah ni. Tak payahlah ulang lagi. Dah, kena ulang. Ulang lagi. Saya dengar ni tak cukup, saya dengar kata dia. Itu jadi masalah tu. Berulang-ulang kali menikahnya. Okey, insya-Allah. Jadi selebihnya lagi insya-Allah kita sambung bulan depan pula lah. Wallahu a'lam. Sekarang batalkan wuduk yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.